لا حضرة المصطفى شؤم الفاتحة لا نشهد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا يصين إلا بالعجب الصمت وهو أول عبادة والتواضع وذكر الله وقلة الشيء Rawahu Tabarani an Anas radhiyallahu anhu. Empat perkara ini tidak dapat berhimpun keempat-empatnya sekali, melainkan atas wajah yang gharib ataupun tersangat ajib. Yang pertama, diam daripada berkata-kata barang yang tidak berfaedah. Sesungguhnya ialah asas ibadah. Yang kedua, merendahkan akan diri. Yang ketiga, sentiasa berzikir. Yang keempat, sedikit nafkah belanjanya. Keterangan dia, kerana ghalib orang yang sedikit nafkahnya, belanja dia tidak banyak, selalu bersungut. Nanti dia ngomong, dia bungut macam belukang. Dia kalau sikit belanja, mula dia, muka dia, cara dia, mulut dia, bok-mek. Kalau dia dapat pula banyak pula, lega, mewah, senyum sampai telinga dia senyum. Ini apa ni? Ini semua hati-hati yang tidak bersih, hati yang masih ditambat dengan makhluk bukan dengan Tuhan. Dia seronok dengan makhluk bukan dengan Allah Ta'ala. Datangnya harta benda yang melimpah ruah, wang ringgit yang banyak, senyap, suka seronok tu. Tapi kalau malam ni tak bangun, tak ada zikir, tak ada Quran, apa dia tak rasa. Dia tak ada rasa apa. Tapi kalau dunia dia dapat banyak, seronok. Mana dia seronok bukan dengan Tuhan tapi dengan makhluk. Ini orang yang rugi. Sebab tu kita tengoklah kalbi kita. Ya, sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tu, wala taj'al wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablaghan ilmina. Itu doa Rasulullah SAW. Allahumma la taj'alid dunya, ya Allah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau jadikan dunia akbara hammina, himmah kami yang paling tinggi, cita-cita kami yang paling tinggi ialah menghimpun dunia. Jangan. Rasulullah doa tu. Sedangkan doa Rasulullah maksum, tak ada apa. Kalau lambat 10 kali dunia pun, dunia ikut dia, kita ikut dunia. Tapi dia ajar pada umat, jangan jadikan matlamat hidup kita, buruan hidup kita, kesukaan hati kita, gembira seronok kita dengan dunia.
Dapat duit banyak, harta banyak, so senang. Ya, kalau tak ada duit monyok. Itu semua muka-muka yang tak patut nak kata apa pun tak tahu. Itu muka-muka yang tak senonoh orang panggil. Ya, muka yang tak senonoh, akhlak yang tak elok. Bila dapat dunia kuah, tak dapat dunia monyok. Dia macam apa dia panggil? Tufuliah, kebudak-budakan. Ya, bila bagi gula-gula, tak dapat dia melalak melaung. Itu sifat kena buang. Itu Rasulullah sebut, ya, Allahumma la taj'alid dunya akbar, sebesar-besar hammina, himmah kami. Yang kedua, wa mablaghal ilminah, ana kemuncak ilmu kami ialah dunia. Oh, jangan. Kemuncak ilmu kami yang tinggi ialah akhirat. Minta Allah berikan ilmu akhirat lebih tinggi daripada ilmu dunia. Ini anak hantar kadang sampai London, Europe, sampai hantar ke Israel. Ya. Balik-balik, wah hebat. Rupanya sifat 20 tak dibilang. Tuhan orang tak kenal lagi. Bahaya kan. Ya, dia menjadikan ilmu dunia ialah matlamat tertinggi. Hambatan dunia ialah ya, yang mendapat tempat dalam kalbi dia. Itu Rasulullah minta dipadamkan, jangan ada. Ya, satu. Jadi diam daripada berkata yang tidak memberi faedah, disengah daripada keelokan Islam. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sengah daripada tanda Islam seorang tu elok, dia meninggalkan benda yang tidak memberi faedah. Kalau dia bercakap, benda ada faedah. Kalau dia mendengar, benda ada faedah. Kalau dia berjalan, bergerak, benda ada faedah. Mana ringkas dia? 7 anggota dia ni dia kawal, yang mana dia bertindak tu malaikat kanan saja yang mencatat, tidak yang kiri. Kalau terkiri dia pergi juga dan cepat basuh balik. Sebab kita bukan malaikat. Ya, kita bukan rasul nabi. Kita ada tersilap. Ulama wali pun dia ada tersilap, dan cuma sikit banyak. Cuma beza kita, kalau orang yang aulia-aulia dia pantas, dia terkena silap cepat dia bersihkan. Itu je. Itu maknanya. Jadi minta Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, supaya jangan berkata barang yang tidak memberi faedah. Sebab tu dalam memotivasikan kalam ni, Rasulullah motivasikan dengan apa? Dan zikrul akhirah. Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan di akhirat, ada Tuhan yang maha agung, yang maha besar, yang mentadbir langit bumi, yang menyediakan di akhirat balasan hebat, nikmat atau sebaliknya, dia beriman dengan Ta'ala. Wal yaumil akhir, dan beriman yang ada hari akhirat, yang di sana tempat sebenar-benar kehidupan. Ya, maka apa cara dia? Fal yakul khaira, naklah dia bercakap yang baik. Itu menandakan dia mengawal, dan mengawali dengan menyebut keimanan dan negeri akhirat. Itu Rasulullah motivasi zikrul akhirah, untuk menjaga akhlak, di antaranya percakapan. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, kata baginda Islam, fal yakul khairah, nak dia bercakap yang baik saja, au liyasmut, atau dia diam. Tak ada modal nak cakap, diam je lah. Jadi kita diam, niat mengikut arahan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka besar pahala dia. Ya, duduk aja dapat pahala. Ada kerja dunia, duduk aja dapat gaji. Ada. Apa dia? Jaga dia. Tu jaga dia duduk dapat gaji, hebat tu. Kita nak dapat duit kena kerja, dia duduk dapat duit. Handal tu. Yang kedua ialah merendahkan diri. Dalam jiwa kita, kita tidak minat kita terkenal. Kalau boleh orang jangan kenal kita lah. Tak kenal pun lagi baik. Ya, terkenal ada. Tapi kalau Tuhan dah set memang dia terkenal, akan jadi terkenal. Tapi dia sendiri tu, jangan ada sifat tu letak. Sebab sifat ni kalau ada dalam kalbi kita, dia akan jadi rosak. Dia akan jadi takabur, membesarkan diri dan sebagainya. Dia jadi terrosak, tercemar muka bumi dengan sebab sifat yang tersebut.
Jadi merendahkan akan diri, dia panggil tawadhu. Baik, macam mana nak dapat sifat tawadhu, merendahkan diri? Qalbi dia kena tepat menghadap kepada Allah Ta'ala. Qalbi yang tak kenal Tuhan dan tak tepat menghadap azamatillah, dia sukar untuk memakai sifat tawadhu ataupun merendahkan diri yang sangat besar kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, Allah angkat. Bukan orang angkat ni, Allah angkat dia. Wa man takabbara, siapa yang takabbur, wada'ahu Allah, Allah jatuhkan dia. Habis dari besar tu. Di sifat tawadhu, dia merasakan dia tidak berkelayakan dalam semua bidang. Segi ilmu dia rasa dia tak layak, atau orang Melayu panggil apa, dia ibaratkan dia adalah akar bukan rotan. Dia harap diri dia sebagai akar je, bukan rotan. Dia harapkan diri dia tanduk, bukan gading. Itu maksudnya. Jangan dia pandang diri dia gading, kan? Jadi dia pandang diri dia tidak berkelayakan, walaupun hakikatnya orang dah tengok tak ada orang boleh lawan, memang hebat, tapi dia sendiri dia tak pandang benda itu. Bahkan dipandang itu semua kurnia Allah. Jadi tawadhu dia jadi dari apa, tuan-tuan? At-tawadhu al-haqiqi makana nasyi'an min syuhudil azamati rabbih. Tawadhu yang sebenarnya dia jadi daripada mana? Daripada memandang akan keagungan, kebesaran Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Qalbi dia tuan bukakan. Bila dia terbuka, dia dipanggil musyahadah, syuhudul qalbi. Berlaku je, confirm, dia akan tunduk. Kita bila nampak orang lebih besar pada kita, kan, kita akan tunduk. Tapi bila tak perasan orang besar, wah, kita rasa kita hebat. Jadi kalau kita nampak hati kita dah dibuka, maka nampak kebesaran. Maka nak dapat terbuka, kena kasratu zikr. Sebab bawah ni ada sentiasa zikir. Zikir jangan putus walaupun satu saat. Qalbi kita terjalan ni Allah, Allah. Kalau terlalai, minta maaf balik dengan Tuhan. Ya Allah, hamba terlalai, tarik balik. Berapa masa nak, siap saat. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Tiap-tiap lamhah kelipan mata, tiap-tiap nafas kita dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala tak pernah putuskan kita punya pernafasan walau satu saat. Jadi sejak dalam perut ibu sampai sekarang. Ada jantung, tuan-tuan, berhenti sekejap, setengah jam ke? Ada. Dia berhenti sap, habis tu qalu inna lillahi. Bayangkan daripada 120 hari, 4 bulan nutfah, 4 bulan 40 hari lagi alaqah, 40 hari lagi mudghah, kemudian dia tiup roh, sap, masuk dalam kandungan rahim ibu. Maka dia pun dah pam, dia mengepam. Bagi nak keluar lagi kan, nak tendang perut ibu, kan, sengit-sengit ibu, kejap-kejap tidur pusing sana, kejap pusing. Kan? Tu. Sementara nak keluarkan anak ada. Kadang-kadang keluar anak dengan dia jalan sekali. Anak jalan, dia pun jalan sekali. Kan? Kadang anak mati, dia hidup. Kadang ibu mati, anak hidup. Macam-macam tu yang jadi, kan. Besar kan, 9 bulan dia kandung tu, bukan senang tu. Cuba orang lelaki balikkan kita beli buah tembikai 3 biji, tambat ke perut dia. Daripada pagi sampai petang kita jalan, lama kita hempaskan buah. Kadang-kadang kerja berat orang perempuan boleh buat, lelaki tak boleh buat. Kalau lelaki mengandung apa rupa, sarap banget. Dia lemas aku, dia kata. Ya tak nak jadikan orang perempuan ni boleh mengandung. Bayang 9 bulan 10 kilo. Imam Syafi'i dahsyat, 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun, Imam Ali 4 tahun, banyak Imam Sah 4 tahun dalam kandungan ibu. Wah, sekarang belum lebih 9 bulan, dia operate gitu. Takut di internet. Itu maknanya apa tu? Sentiasa zikir. Dalam kandungan tadi dia dah bergerak, apa mana nyawa dah ada, roh dah ada. Sampai sekarang tak pernah Tuhan padamkan kita punya jantung jalan. Maka sebagai adab kurnia kita, pada kurnia Tuhan pada kita, iringi denyutan jantung dengan ingatan kepada dia.
Ya, tak payah zikir mulut pula akan penat kan, dalam dia jalan Allah 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 sampai di tamakun. Bila tamakun dia tetap tak ada abuntan, walaupun dia bercakap, dia makan, bekerja, dalam jalan ya, dia boleh buat dalam dua keadaan. Itu pakaian kekasih Tuhan. Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, tapi hati dia dengan Tuhan. Itu keadaan yang terbaik. Itu keadaan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para sahabat, wali-wali, awliya. Jasad dia dengan makhluk, buat kerja apa yang patut, yang syarak suruh, tak ada masalah. Tapi kalbi jangan, kalbi sentiasa dengan Tuhan dia, kekasih itulah Allah Ta'ala. Itu mana sentiasa zikrullah. Afdalul iman antamut wa lisanuka ratbun min zikrillah. Afdal iman, paling afdal seorang tu mati dalam keadaan lisan dia masih basah menyebut Allah Ta'ala. Ya, itu. Kemudian sedikit nafkah belanjanya. Ini nak bertembung 2-4 perkara ni gharib, payah. Kalau bertembung boleh himpun, hebat betul lah. Maknanya kerana ghalib, orang yang sedikit nafkah selalu bersungut. Di mana dia nak diam, mak bomeh macam-macam kan. Kerana kepala lelaki pun pening. Dia minta yang bukan-bukan, ya. Kadang maknanya tidak ada sifat sederhana, ya. Itu banyaklah masalah dia. Dia akan berbunyi, dia jarang tenang macam ni. Ataupun mengadu hal dia, masih dia dapat nikmat banyak, dia senyap. Bila tak dapat, dia akan berpusing, kata dia cerita. Ini akhlak yang kurang baik, ya. Itu. Kemudian jadi di manakah datangnya diam, bila nak diam kan, dan bila masa dia nak berzikir. Itu dia. Maknanya apa? Bila kalbi dia tadi tidak betul menghadap Allah Ta'ala, dia akan risiko dia. Sebab tu bila kalbi elok, yang lain dia akan elok. Jadi cara dia alik qalbak billah. Latih betul-betul tambat kalbi kita dengan Allah setiap saat. Lupa-lupa memang payah kan, bukan senang kan? Ya, latihlah sikit-sikit biar kita mungkin jadi tamakun ni mantap, insya-Allah. Banyak kelebihan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala bila kalbi insan tadi sentiasa dengan dia ni. Arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Man mata murabitan fi sabilillah wa man 'allama ilman ujriya lahu amaluhu ma umila bih wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihan fahuwa yad'u lah. 4 orang ini masih berlaku pahala mereka kemudian daripada mati mereka. Dipanggil amal jariyah. Jariyah tu mana? Ya, jadi dia berjalan. Ya. Kalau kita pencen tuan ni, nibu pencen nak dihapuskan macam-macam. Ya. Yang pertama, mereka yang mati dalam perang sabilillah. Orang yang sanggup mati dan kematian dia cantik dalam mempertahankan agama Allah. Orang yang mempertahankan agama, berjuang, berjihad, mati. Tak berjuang, tak berjihad, mati tak? Mati juga kan. Dia taat kepada Allah, dia mati. Dia lawan Tuhan, dia mati. Dan seterusnya, mati tetap datang. Cuma kita nak letak ejas biar datang kita baik, balik mati pun baik. Ishkariman mutsyahidan. Ishkariman, hiduplah kamu dengan hidup yang sempurna, yang baik, mulia. Apa dia? Dengan taat kepada Allah. Kemuliaan itu ada pada taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mutsyahidan, mati, pilih mati pada jalan Tuhan, syahid. Man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Siapa yang mati dan tak terlintas dalam hati dia untuk mati pada jalan Tuhan, maka mati dia seumpama bangkai jahiliyah. Ya, niat kena ada. Sebab kita kemuncak cinta dan kasih kepada Allah Ta'ala dan baginda SAW, kita sanggup mati pada jalan dia. Dapat tak dapat tu soal lain. Sayyidina Hamzah, Masya Allah, di mana liang badan yang tak ada luka, tapi dia tak mati juga dalam medan.
Ya tuan-tuan, hentikan mati di rumah, tak ada masalah. Niat tu kena ada. Sebab tu taraf pertama dia letak tu, iaitulah sanggup dia mati pada jalan Allah Ta'ala. Sabilillah, mana jalan Allah. Ya, kalau tidak jalan lain lah jawab dia kan. Tuan. Yang kedua, mereka yang mengajar ilmu yang manfaat. Selagi diamal dengan ilmu yang diajar, pahala masih berlaku baginya. Ya. Sebab yang paling hebat atas sekali je apa? Huwa Rasulullah SAW. Di upline lagi atas sekali. Bawah ni downline ni banyak kan ni. Para sahabat, tabi'in, imam mazhab, masya-Allah. Itulah guru-guru kita kan yang mengajar anak murid balik buka pondok sana. Wah, untung ni. Ya, buka madrasah sana, buka tempat pengajian ataupun mengaji di mana-mana dia mengajar. Maka ilmu yang dia ajar tadi sekurang-kurangnya bila diamal dia dapat saham. Kalau disampaikan walaupun satu ayat, masya-Allah, pahala tu berangkai kan. Ya, tu dia kata sedekah yang paling afdal. Kita sedekah, kita bagi bantuan orang 1 juta, 1 bilion bagi, tak sama dengan sedekah maknawi. Itu sedekah hissi, benda luar. Rasulullah menyatakan afdalus sadaqat ayyata'allamal mar'ul muslim ilmah summa yu'allimu akhahul muslim. Sedekah yang afdalus sadaqat, afdal sedekah apa? Ayyata'allamal mar'ul muslim. Seseorang pergi cari ilmu walaupun sepatah, kemudian dia ajar pada orang lain. Itu sedekah paling besar. Kita ajar dengan sebab kita ajar tidak orang boleh beramal. Kalau makan kita bagi, duit kita bagi, apa pun akhirnya dia akan habis. Baju kita bagi lama buruk, koyak jadi kain buruk. Makan, apa makan jadi apa tu? Sebab ad-dhahak, cerita dia kan. Satu hari Rasulullah tanya dia, kau makan apa ini ya dhahak? Saya makan laban wal laham. Ya, saya hari ini saya makan susu dengan daging ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kau makan tu jadi apa dhahak? Rasulullah tanya ni. Yang kau makan tu jadi apa dhahak? Dia kata Rasulullah lebih mengetahui. Dia cari dia orang beradab macam ni. Dia kata apa kau makan apa? Tai Nabi tak ada. Dia nak sebut benda tu malu macam ni. Jadi dia kata Rasul lebih mengetahui. Maka terus Allah mengatakan perumpamaan dunia ya lebih hina daripada apa yang keluar daripada perut anak Adam itu. Itulah perumpamaan dunia Rasulullah kata. Dunia kalau kita cari tidak niat untuk mendekatkan diri dan diguna pada jalan Allah, macam najis yang keluar dari perut. Atau taraf bukan atau maknanya apa? Rasulullah SAW usik bahak dia tanya, ya, yang kau makan tu apa jadi dia kan? Dia pun jawablah Rasul lebih mengetahui kan. Masya-Allah. Jadi ilmu yang memberi manfaat. Apa ilmu manfaat? Ilmu yang bila kita belajar makin hati kita cinta kepada Allah dan makin terhakis cinta ikatan yang lain daripada makhluk. Makin kita belajar makin nampak makaidu syayatin wa ghururi, tipu daya syaitan makin kita kenal. Makin kita belajar makin hati kita terang, nur dia makin terang, makin rapat dia dengan Tuhannya, ya. Atau dia antara ilmu an-nafi' yang memberi manfaat, ya. Yang ketiga, mereka yang bersedekah jariah. Dia wakaf, buat masjid, buat surau, buat madrasah dan sebagainya, padahal berlaku baginya. Pahala itu berlaku. Sebab itu berdosa besar kita menghapuskan jariah orang. Sebab itu orang-orang tua-tua kita dahulu, ulama-ulama besar kita dulu dan orang-orang saleh dulu, selagi bangunan masjid baik atau surau baik boleh pakai, dia takkan rubuhan. Ya. Dia tambah tak apa. Lagi boleh pakai. Kalau kayu dah buruk, tu pun tak boleh pakai, dibuang lah. Ya, sebab apa tu? Sebab tu infak. Orang yang infak tu kadang-kadang niatkan untuk ibu bapa dia dan sebagainya. Jadi pahala tu berjalan. Orang yang mati kan, setengah riwayat mengatakan dia rasa tu macam orang terkapai-kapai di tengah lautan. Tiba-tiba datang doa daripada anak dia yang saleh, ataupun dia buat infak, diniatkan pahala. Harga dia tu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada dunia dan isi dunia. Ya, kita ambil 10-20 ringgit, kita hadiahkan, kita sedekah, kita buat jariah, niat ibu bapa kita kan. Ya, besar pahala. Ya, pahala tu ia jadi berjalan.
Ya, dia tak buat, tak sampai, habis. Tapi kita support tu tak ada masalah, dia sampai. Yang kata tak sampai, ada ke ilmu kata tak sampai? Kita belajar ilmu sampai. Dia ada satu kumpulan, dia belajar ilmu tak sampai. Itu gasak dia lah. Sampai pahala dia tu, ya. Lepas kita potong jariah orang, Masya Allah, besar tu. Besar tu dia punya apa, kezaliman berat. Yang keempat, mereka yang meninggalkan anak yang saleh buat mendoakan baginya. Ya, sebab tu anak yang kita kandung, anak yang kita dapat, kita dah awal dah, kita niat. Kita ni maknanya berkahwin untuk dapat zuriat. Tujuan apa? Bertambahnya ahli tauhid atau muka bumi Tuhan, bertambahnya orang yang mengesakan Tuhan, bertambahnya insan yang sujud kepada Allah, ya, bertambahnya angka orang mukmin. Itu kita niat tu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak saleh tu bersifat dia yad'u lahu, ya, dia berdoa untuk ibu bapa dia. Siapa mengantuk makan gula-gula. Habis. Jadi mafhum daripada hadis ni ialah yad'u lahu, dia mendoakan ibu bapa dia. Kalau anak tu ibadat kuat tapi dia tak doa, tak ingat ibu bapa, dia tak masuk anak saleh dah. Bahaya tu. Ya, bahaya tu. Anak saleh mesti dia doakan. Paling kurang pun dia doa, ya Allah, Engkau rahmatlah kedua ibu bapa di alam barzakh. Tu paling kurang. Dan setengah daripada bantuan kita kepada ibu bapa kita ialah kita sendiri. Kita sendiri membuat amal saleh. Kita bentuk diri kita jadi insan yang saleh, Masya Allah. Lain itu kita dapat. Untung besar ni tadi. Untung besar ibu bapa ialah anak dia jadi insan yang saleh atau salihah. Jadi punya saham tu berjalan. Tu dia punya aset besar ni. Jadi mereka yang mati dalam sabilillah, ya, pahala dia jalan terus. Mereka yang mengajar ilmu kerana Allah Ta'ala, pahala dia jalan terus. Mereka yang bersedekah jariah, wakaf, jalan terus. Dan mereka yang meninggalkan anak saleh yang berdoa, maknanya selepas mati benda tu dapat lagi. Itu di antara apa? Pesanan baginda SAW kepada umat yang sangat dikasihi, supaya sampai mati pun pahala dia jalan lagi. Dan satu lagi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min kanzil jannah, ikhfa'us sadaqah, wa kitmanul musibah, wa silatur rahim, wa qawlu la hawla wa la quwwata illa billah. Rawahul Khatib an Ali radhiyallahu anhu. Empat perkara ini daripada simpanan syurga, dipanggil kanz, kanzul jannah, gedung syurga ni. Apa dia? Yang pertama, menyembunyikan sedekah. Kita buat sedekah tu janganlah ambil gambar pun tak apalah. Ini kadang belum satu hari suatu dunia dah sampai. Dia bagi sekali dia mesti oh, yang ni pula Allah. Sebab apa dia suka buat tu? Sebab qalbi dia dengan khalaik makhluk. Kalau qalbi dia ma Allah, dia tak minat dulu. Ya, kita dengan Tuhan, wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahida. Cukup bagi aku Tuhan dah mengetahui. Cukup bagi kita Tuhan yang menyaksikan. Tidak ada satu perbuatan yang kita buat terlepas daripada pandangan Allah Ta'ala. Dia menyaksikan. Tapi tak cukup lagi Tuhan saksi. Nak suruh orang saksi. Man lam yakna' bi ilmillah, la mahallata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa buat amal, dia tak cukup. Tuhan dah tahu. Confirm dia kena penyakit riya yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang sangat-sangat aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil, ialah riya. Bila hati dia tak cukup, orang Allah Ta'ala tahu, dia nak orang tahu, habis confirm dia kena tu. La mahalata ayyadakhala alaihi riya. Confirm dia masuk penyakit riya. Dia masuk riya, habis amal penat.
Dia bagi infak banyak mana pun, besok akhirat tengok tak ada, kosong. Sian kan. Sebab tu kena matang. Buat ibadat satu perkara yang besar. Satu lagi, kematangan dalam ibadat tu lagi besar. Ya, matang. Sebab ada buat ibadat kalau tak matang, dia tufulia macam budak-budak. Budak-budak bila buat benda tunjuk orang kan. Manusia buat tu budak-budak. Orang dewasa tak ada. Dia nak kualiti benda. Jadi kalau kedewasaan makrifat dengan Tuhan, hati dia tak minat orang tahu kan. Dia tak minat orang tahu. Allah Ta'ala dah tahu, apa lagi cukup. Tu. Dia bagi sumbangan habis kan. Tak muat mesej nak tekan. Pop macam-macam Allah. Sian. Takut di dunia habis, di akhirat tidak ada apa-apa. Wala'ayazabillah. Itu pentingnya ilmu dan Yang kedua, menyembunyikan musibah. Rabi'atul Adawiyah dengan pernah ditegur seorang, ya, dia berjalan di pasar, tiba-tiba seorang tadi kan, dia balut kepala dia tu yang luka, balut. Dia kata, "Hei, kau nak berperang dengan Allah ya?" Dia kata. Peranjak kawan tu. Dia kata, "Kenapa?" Tu, kau punya sikit bala, kau balut satu pasar, kau tunjuk ke orang kau sakit. Kau sehat, kau tak syukur, kau sakit sikit, kau tunjuk ke orang. Itu seninya jiwa ahli ma'rifah. Ya, kau sakit sikit, kau tunjuk ke orang. Patut tu nikmat dan diam dah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nikmat lain kita tahadus, cerita kat orang, belanja tak apa. Ada pembala tutup dan cerita kat orang. Ini dia demam, satu kampung tahu. Hantar mesej, demam syekh, ada demam. Dia suruh orang tengok dia. Macam-macam tuan-tuan. Satu wali besar zaman baginda sahabat, Rasulullah kata besok ada seorang ahli syurga yang akan sembahyang dengan kita. Sahabat lain semua minta mudah-mudahan dia, pasal seorang dia, ya. Lepas sembahyang Rasulullah tunjuk ke orang dia. Orang dihitam legam macam bentuk kuali ni. Rasulullah kata dia ni kalau sakit seorang pun tak ziarah, sebab dia pun tak minat orang. Kalau dia mati orang tak ziarah. Kalau dia meminang anak orang pun orang pun tak nak. Ya, dia terkenal di langit, orang bumi tak kenal dia. Itulah dia orang ni, masya-Allah. Ya, dia dekat dengan Rasulullah SAW, bau dia seharum-harum. Sebab tu kalau tuan-tuan nak kenal wali, dia tak akan minyak wangi dan lebih harum. Kita puas spray-spray hangit lagi. Dan perubahan berlaku. Pokok kat rumah kita ni masam, kita tak makan buah. Tapi bila datang aulia, waliullah, kekasih Allah, dia berubah. Makanan jadi sedap. Itu keberkatan dia. Ada satu seorang ulama, dia mengajar. Dia duduk di Kelang, silap dulu arwah dia. Golongan Bibi Aifi ni pergi menimba ilmu, menada kitab di rumah dia. Dia kata pelik betul lah, saya dah makan hotel 5 bintang tapi punya sedap tak sama tu. Semua mengadu. Dia makan apa? Ikan kering sama belacan, kangkung. Tapi makan dia punya sedap tu luar biasa. Dia kata pelik pun dia. Saya dah makan hotel berbintang-bintang, membayar kepala. Itu rahsia, tak sir kan bagi pada kekasih dia dan macam-macam. Allah. Dah cukup dia. Dan menyembunyikan musibah, ya. Musibah yang kena pada kita, apa dia sebenarnya? Itu hadiah. At-talazzus bil balayat tahaqququm biridha. Berlazat dengan bala itu sebenarnya dia tahqiq dalam makam ridha, tuan-tuan. Ya, orang kalau betul mengenal Tuhan, dipandang sebalik. Dengan sebab bala yang kena pada kita, Tuhan angkat martabat dia, Tuhan hapuskan dosa dia. Diminta doa, hayai Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikanlah aku ni orang yang kau dapat kedaanmu dan syurgamu, dan jauh daripada murka dan neraka-Mu. Okey, Tuhan terima dia. Sebulan lagi dia nak balik ni, malaikat maut dah jeling dah dekat jiran. Tiba-tiba dosa dia banyak, tak padan nak masuk syurga tu, ya, penuh bumi ni dosa dia. Maka Tuhan dah terima nak syurga, Tuhan buat satu cara dia, Tuhan hantar balik. Pum. Satu hari demam, dia dapat pahala setahun. 2 hari demam, 2 tahun. 3 hari demam, 70 tahun ibadat solid.
Yang kita buat ni banyak belum tahu kan, kerana meriak dia habis kan. Jadi atal-antar di balik musibah, memandang kepada musibah tu dengan ganjaran besar jannah, masya-Allah. Adal man'u ainul ata. Berpusing, bala tu jadi pemberian sebenarnya. Dia akan nampak tu pandangan kekasih Allah Taala. Sebab tu orang alif dia akan nampak apa? Bala tu sebenarnya rahmat. Bila dia kena ujian ni, keluar mulut dia, alhamdulillah albasani libasal aulia. Saya ada puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih-kekasih engkau. Sebab yang paling kuat diuji adalah kekasih Allah Ta'ala. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya sumal amsal fal amsal man kana fi dini sulba istadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji cuba Ta'ala adalah kalangan para nabi darah Rasul, kemudian orang yang mengikut jalan dia. Manakala ujian itu sampai, sebenarnya Tuhan telah sarungkan dia dengan pakaian kekasih dia. Allahumma ja'alna. Minta Allah jadikan kalbi kita macam tu. Ya, jangan tutup, jangan cerita kat orang kita punya apa ujian tu, hadiah sebenar tu. Takut-takut kena marah. Man lam yarda bi qada'ih wa lam yashkur ala ni'maih wa lam yasbir ala bala'ih wal yatrub rabban siwa'i wal yatrub rabban siwa'i wal yakhrub min tahtis samai. Bila seorang tak reda dengan keputusan Tuhan, Tuhan letakkan dia tadi, kena begitu, dia tak reda, dia bunyi satu. Beri nikmat tak erti syukur, bila dia uji tak erti sabar, sila cari Tuhan yang lain daripada aku. Keluar daripada muka bumi aku ni. Mana nak cari kan? Mana ada Tuhan selain Allah? Wa ilahukum ilahum wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Mana aku bumi nak pergi lagi? Maknanya apa tu? Terlampau murka Allah Ta'ala bila insan tadi tidak erti memasang sifat reda, ya, yang sangat cantik dalam kalbi dia. Yang ketiga, menghubungkan silaturrahim. Sahabat dan walaupun orang putus tak apa, kita hubung. Dia tak beri salam kita tak apa, kita beri salam dekat dia. Dia tak beri kita tak apa, kita beri. Ini dipanggil pukulan dalam. Lama-lama dia faham, ya, dia akan sedar mana. Aku buat dia macam ni pun dia baik lagi. Lama-lama dia akan sedar. Akhir jadi kawan baik. Oh, jadi kawan rapat. Dan akhirnya perkataan la haula wala quwata illa billah. Jadi daya menolak kejahatan maksiat dan tidak kuasa pada mendatangkan kebaikan amal saleh, semua datang dengan pertolongan Allah. Maksud kita menghubungkan silaturahim, sembunyikan sedekah dan bala, ya, dan zikir, dan sentiasa kita memakai makna hauqalah. Ini rahsia dan yang tinggi ni. Kemuncak ilmu tasawuf dia duduk kat sini. Ya. Rahsia ruhul amal al-ikhlas. Wa ruhul ikhlas ni at-tabarri anil haul wal quwwah, melepas diri pada memandang haul dan kuah. Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwwatina wa nattaji ila mana kami berharap ya Allah lepaskan kami daripada memandang kepada haul dan kuah, dan minta kita Allah lepaskan mana antara apa dan pusing hati tidak ila haulina wa quwwatina ya zal quwwatil matin. Tu doa wali-wali besar tadi. Bagus apa doa tu, ya. Allahumma inna nabra'u min haulina wa quwwatina. Ya Allah, engkau lepaskanlah aku daripada apa? Memandang haul dan kuahku. Padam. Ya, tisra pada makam fana, pandang haul dan kuah dia. Maka di sini dia akan dapat rahsia tunggak kunci keikhlasan. Sebab dia nampak tak ada apa, kita dah semua daripada dia. Ya, dia jangan nampak kita juga boleh datang riak, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka kita pukul dengan hauqalah ni, masya-Allah. Sebab tu rahsia dia setelah sebut hauqalah ni, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim ni, kanzun min kununiz jannah, gedung syurga. Bila gedung Allah Taala, masya-Allah, apa dalam dia dengan ma'arif, futuhat, fuyudat, macam-macam limpahan. Bila kita tahqiq dalam makna yang tersebut. Sebab tu setengah daripada kalam Umar dulu dia kata apa? Iza harata anka faqad wasalta ila Allah. Bila engkau keluar pada diri engkau sampai. Inilah makna dia. Matikan diri kamu sebelum mati. Itulah makna dia. La haula wala quwata illa billah. Duduk betul situ, masya-Allah. Macam-macam pembukaan sir akan dibuka oleh Allah Taala. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallah. Yeah.